Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja bersama keluarga tercinta di rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran adab bagi tahun 3. Semua boleh sediakan buku teks untuk rujukan. Okey, baiklah. Tajuk kita pada hari ini ialah adab menghidang makanan dan minuman. Objektif pembelajaran kita ialah di akhir pelajaran, murid dapat menyebut adab-adab menghidang makanan. Yang kedua, menyatakan faedah menghidangkan makanan dengan cara yang betul. Yang ketiga, menjaga kebersihan ketika menghidangkan makanan. Dan yang terakhir, menjelaskan akibat menghidangkan makanan dengan tidak mengikut adab yang betul. Adab-adab menghidangkan makanan. Baiklah, kita lihat apakah dia adab-adab menghidangkan makanan. Yang pertama, susun hidangan dengan kemas. Maksudnya, jangan diletak bersepah-sepah. Kena susun supaya mudah untuk sesiapa mengambil makanan tersebut. Yang kedua, lap pinggan mangkuk sebelum digunakan. Jangan gunakan pinggan mangkuk yang basah kerana dikhawatiri boleh merosakkan makanan. Yang ketiga, gunakan pinggan mangkuk yang bersih. Kita kena pastikan pinggan mangkuk, cawan yang kita gunakan semuanya bersih dan suci daripada kotoran dan najis, kerana apa yang kita makan akan masuk ke dalam perut kita, dan apa yang masuk ke dalam perut kita akan mempengaruhi diri kita. Maka kita kena pastikan peralatan yang digunakan hendaklah bersih. Okey, yang keempat, tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Kenapa tak boleh gunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing? Sebab boleh menjadi bahaya. Kalau dia pecah, boleh melukakan sesiapa yang menggunakannya. Okey, yang seterusnya, makanan hendaklah disediakan dengan segera. Kenapa nak kena sediakan dengan segera? Sebab kita tak tahu orang yang sedang menunggu makanan tu mungkin ada urusan lain atau mungkin akan sakit jika lambat makan. Jadi sebaik-baiknya kita sediakan makanan dengan segera. Okey, yang terakhir, adab menghidangkan makanan. Sediakan peralatan yang mencukupi seperti sudu, air basuh tangan, tisu dan tuala tangan. Kenapa kita kena sediakan barang-barang ni semua? Supaya memudahkan orang yang nak makan tu. Kalau contohnya dia perlukan sudu, perlukan garpu, dia tak segan nak minta kita lagi sebab kita dah sediakan awal-awal. Okey. Kelengkapan yang perlu disediakan. Baiklah, antara kelengkapan yang perlu kita sediakan dalam menghidangkan makanan, yang pertama ialah sudu dan garpu. Kadang-kadang ada orang dia lebih selesa makan menggunakan sudu dan garpu. Tetapi sebagaimana kita tahu, sunnah Rasulullah SAW adalah makan dengan menggunakan tangan. Tapi tak mengapa kita sediakan sudu dan garpu bagi sesiapa yang memerlukan. Yang kedua, tisu dan tuala untuk orang lap tangan yang basah. Okey. Yang ketiga, pinggan mangkuk dan cawan yang bersih. Okey, yang keempat, air basuh tangan. Macam Ustazah kata tadi, ada yang makan menggunakan tangan kerana niat mengikut sunnah Rasulullah SAW. Okey, yang kelima, penutup atau tudung saji. Kita perlu sediakan penutup dengan tudung saji ni sebab jika makanan sudah kita tak makan lagi, kita perlu tutup supaya tidak terdedah kepada lalat dan juga kuman-kuman yang lain. Okey, yang terakhir adalah kain pelapik makanan. Boleh jadi saprah ataupun lapik makanan yang panas. Inilah maksud kain pelapik makanan. Perkara-perkara yang perlu dijauhi semasa menghidangkan makanan. Maksudnya, kita cuba elak untuk melakukan perkara-perkara ini. Yang pertama, menyediakan makanan yang tidak mencukupi. Okey, kerana ia boleh menyusahkan semua orang yang sedang menunggu makanan. Okey, yang kedua, melambatkan penyediaan makanan. Sama juga, kalau kita sediakan makanan tu dengan lambat, orang akan susah yang menunggunya. Okey, yang ketiga, mengangkat hidangan makanan sebelum selesai dimakan. Orang lain belum habis makan lagi, kita dah angkat. Okey, jangan buat macam tu sebab itu namanya tidak beradab. Okey, yang keempat, menggunakan pinggan mangkuk yang kotor dan retak. Okey, tak baik dan tidak baik untuk kesihatan serta membahayakan nyawa kita. Menggunakan pinggan mangkuk yang retak jikalau dia pecah. Okey, yang seterusnya, tidak menyediakan kelengkapan yang mencukupi.
Maksudnya seperti yang Ustazah kata tadi, tak ada sudu garfu, tak ada tisu, semua tu akan menyusahkan orang lain yang hendak makan. Okey, semua perkara ini perlulah kita elakkan. Faedah menghidangkan makanan dengan cara yang betul. Baiklah, sekarang kita akan belajar apakah kebaikan jika kita mengikut adab menghidang makanan. Okey, yang pertama, hidup sentiasa sihat dan teratur. Sebab kita berdisiplin. Bila menghidang makanan, kita ada adab-adab yang kita ikut. Okey, yang kedua, keselamatan diri terjamin. Kita tak menggunakan pinggan mangkuk yang retak, yang sumpit. Itu semua boleh membahayakan diri. Okey, yang ketiga, terhindar daripada penyakit. Apabila kita menjaga kebersihan pinggan mangkuk, cawan yang kita gunakan, kita akan dapat menghindarkan diri daripada penyakit. Yang keempat, menjaga maruah dan kehormatan tuan rumah. Okey, sebagai tuan rumah, kita hendaklah menyediakan segala kelengkapan dengan baik supaya tetamu yang datang akan berpuas hati dan tidak akan memandang rendah kepada tuan rumah. Okey, yang seterusnya, menjaga kebersihan makanan. Bila kita menjaga adab-adab dalam menghidang makanan, secara tidak langsung kebersihan makanan kita juga akan terjamin. Yang seterusnya, memudahkan tetamu makan dengan selesa. Akibat tidak menjaga adab menghidang makanan. Okey, baiklah, sekarang kita akan melihat apakah akibat jika kita tidak menjaga adab ketika menghidangkan makanan. Yang pertama, makanan akan tercemar dengan kotoran dan kuman. Bila kita menggunakan pinggan mangkuk yang kotor, makanan kita akan tercemar. Okey, yang kedua, dijangkiti penyakit. Apabila kita memakan makanan yang kotor, badan kita akan mudah dijangkiti penyakit. Yang ketiga, keselamatan diri tidak terjamin. Apabila kita menggunakan peralatan yang sudah retak, sudah sumpit, ianya membahayakan diri kita. Yang keempat, membuka keaiban tuan rumah. Sebagai tuan rumah, jikalau kita tidak menyediakan keperluan untuk tetamu kita secukupnya, kita akan merasa malu. Okey, yang seterusnya, tetamu tidak dapat makan dengan selesa. Sebab apa? Sebab mereka tak mempunyai ataupun tidak diberi apa yang mereka perlukan. Yang seterusnya, tidak terurus dan hilang selera makan. Dan yang terakhir, menjadi manusia yang tidak berdisiplin. Alhamdulillah, sampai sini dahulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Jadi Ustazah harap anak-anak dapat siapkan lembaran kerja yang Ustazah sediakan. Jika ada apa yang tidak faham, boleh tanya pada Ustazah. Okey, Assalamualaikum.